semua jelaslah dengar suara cikgu. Cikgu harap semua jelaslah dengar suara cikgu. Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh. Jadi untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu minta maaf tadi ada kesilapan teknikal. Cikgu kena rejoin balik. Baru ada button record. Maksudnya barulah cikgu boleh record. Okey, jadi hari ini cikgu akan mengajar bab 4 iaitu bab set. Bab set. Okey, dah belajar belum bab set dekat sekolah? Cikgu nak dengar sikit. Belum. Okey, belum. Oh, ramai belum Farhan dah belum Farhan? Belum. Okey. Okey, jadi masa pun bergerak. Wajah cikgu boleh nampak tak dekat depan? Boleh. Okey. Baik, okey, jadi cikgu mula mengajar. Okey, kalau siapa-siapa yang ada buku teks, dia ada satu kelebihan. Sebab apa? Sebab lesson cikgu malam ni cikgu akan menggunakan buku teks. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, untuk hari ini kita akan proceed kepada penggunaan set. Okey. Biar cikgu terang dulu. Okey, biar cikgu terang dulu. Mula-mula sekali cikgu nak kamu faham sesuatu. Okey, kita akan proceed kepada maksud set. Okey, set. Ini adalah set. Okey, set ni adalah satu bab yang kita dah belajar masa di tingkatan 2. Yang kita dah belajar masa di tingkatan 2. Okey. Di bahagian set, cikgu nak semua orang faham dia punya tajuk. Okey. Setakat ni cikgu punya skrin, cikgu punya benda-benda yang lain tak ada masalah kan? Cak. Ke lag? Lag. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey. Cikgu dah baru renew hotspot cikgu. Okey, bahagian set. Set ni maksudnya adalah satu benda kita bahagikan. Kita bahagikan mengikut kumpulan. Bahagikan, cikgu tambah bahagikan. Ni dia punya ni loh. Bahagikan unsur mengikut kumpulan. Mengikut kumpulan. Ini adalah pengertian set. Ini adalah pengertian bagi set. Okey, apa maksud bahagikan unsur mengikut kumpulan? Maksudnya dia duduk dengan kumpulan dia je. Dia tak boleh gabung dengan kumpulan-kumpulan lain. Itu maksud dia. Itu adalah maksud dia. Kita bahagikan setiap unsur mengikut kumpulan. Okey, contoh. Kita ada Zarif. Okey. Ya, dengar ke cikgu? Dengar. Okey. Jadi kita kat sini kita nak bahagikan mengikut kumpulan. Biar cikgu terangkan. Contohlah kalau nama penuh kan. Kalau nama ni kita bahagikan ikut macam ni. Okey, masing-masing boleh tengok cikgu. Okey, kat sini student. Student. Dalam student ni kita ada student A, student B, student C, student D, student E.
Okey. Student A, kita cakap tentang makanan. Maksudnya cikgu nak membahagikan ikut makanan kegemaran masing-masing. Okey, makanan. Masing-masing boleh tengok kat sini. Cikgu pilih 2 buah sahaja. Cikgu pilih 2 biji buah sahaja. Contoh, student A suka makan apple. Student B suka makan durian. Student C suka makan apple dan durian. Student D suka makan apple dan student E suka makan durian. Okey, sekarang ni apa yang cikgu nak buat adalah cikgu nak membahagikan mengikut dia punya minat dia masing-masing. Contoh, kalau student A suka makan apple. Jadinya dekat sini kita bahagikan nama unsur ni adalah unsur apple. Nama set ni, set apple. Set bagi apple. Okey, unsur dia apa? Unsur untuk set apple adalah student A, cikgu buat A. Unsur bagi apple adalah student D, cikgu buat D. Unsur bagi apple adalah student C. Ini adalah student C. Jadi A, D, C ni menjadi unsur dia. Okey, lepas tu cikgu buat durian pula. Durian. Okey, durian. Student B. Student B suka makan durian. Lepas tu student E. Student E suka makan durian. Dan jangan lupa yang student C dekat sini, dia still ada durian. Inilah, ini adalah untuk set durian. Okey, jadi cikgu nak kamu faham satu benda. Okey, suara cikgu jelas kan? Ke tersekat-sekat ke? Jelas. Okey. Jadi cikgu nak kamu faham sebelum cikgu teruskan lagi jauh. Okey, cikgu nak kamu faham 2 benda dulu. 2 istilah dulu. Satu istilah pertama adalah set. Istilah kedua adalah unsur. Sekarang ni cikgu bagi contoh student yang suka makan buah-buahan. Buah apa yang cikgu pilih dekat sini? Cikgu pilih buah apple dengan buah durian. Jadi dekat sini, bila kita ada 2 buah dan student, cikgu nak membahagikan mengikut makanan yang student tu suka. Contoh, student A suka makan apple, student B durian, C apple dan durian, D apple, E durian. Jadi dekat sini, cikgu dah membahagikan. Kamu tengok kat sini, cikgu dah bahagikan ikut set masing-masing. Okey. Mula-mula cikgu bahagikan student yang suka makan apple. Okey, bermakna set ni adalah set apple. Maksudnya dia adalah set apple. Sini cikgu eja apple macam tu Okey, set apple. Ini cara tulisan dia. Cikgu tulis apple ni macam ni set apple. Dan cara penulisan dia, student yang suka makan apple adalah A, D, C. Okey, kemudian cikgu buat set durian. Set durian. Jadi student yang suka makan durian adalah B, E, C. Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan. Ini adalah set. Ini adalah set. Apple ni membawa maksud set. Dan A, D, C ni, A, D, C yang dalam ni dan B, E, C yang belah dalam tu, kita panggil dia unsur set. Unsur set. Ini adalah dia punya set. Itu maksud set dan unsur set. Set tu cikgu dah bahagikan kepada buah dia. Okey, buah apple. Okey, fine. Dia buah apple. Okey, kemudian A, D, C. A, D, C tu apa? Student A, student D, student C. Dia suka makan apple. Kalau durian macam mana? Okey, set durian. Jadi dekat sini kita ada unsur 3 unsur. Student B, student E, student C. Dia adalah unsur bagi set durian. Boleh faham ke? Boleh. Okey, yang lain macam mana tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi cikgu nak kamu faham. Set ni adalah kumpulan dia.
Okey, masing-masing boleh salin lah ni. Jadi dekat sini, cikgu nak kamu faham yang set ni adalah kumpulan dia. Kumpulan dia. Kalau unsur ni, apa yang ada dalam kumpulan tu? Itu maksud dia. Ini adalah maksud bagi set dan unsur. Cikgu nak kamu faham benda tu supaya cikgu nak pergi lagi jauh. Bila cikgu pergi lagi jauh, kamu tak ada masalah untuk fahamkan benda-benda tu. Okey, sekarang set dan unsur boleh faham ke? Ataupun ada lagi yang belum faham? Boleh. Okey. Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okey, janganlah malu-malu. Okey, jadi set dengan unsur. Okey. Michelle boleh faham ke Michelle? Boleh. Okey. Kita tengah cakap pasal set dengan unsur dulu. Okey, sabar. Sabar. Cikgu tak pergi jauh. Cikgu tak pergi jauh. Cikgu akan tunjuk lagi satu contoh supaya kamu lagi faham. Supaya kamu lagi faham apa maksud set, apa maksud unsur. Okey, kita pergi dekat kelab persatuan dekat sekolah. Kita pergi dekat kelab persatuan dekat sekolah. Okey, sekarang kita pergi kepada kelab. Kita pergi kepada kelab. Okey, dalam kelab ada kelab matematik, kita panggil sains dan matematik. Tak payahlah panjang pula. Kelab bahasa Melayu. Yang kedua, kelab bahasa Inggeris. Okey, dekat sini cikgu bahagikan kepada kelab yang pertama, kelab bahasa Melayu. Kedua, kelab bahasa Inggeris. Dalam kelab bahasa Melayu, cikgu bagi nama Arif, cikgu bagi nama Zul, cikgu bagi nama Mahfuz, cikgu bagi nama Ain. Okey, dalam kelab bahasa Inggeris, cikgu bagi nama Zarif, cikgu bagi nama Aina, cikgu bagi nama Aini, cikgu bagi nama Ashraf. Jadi dekat sini, cikgu nak kamu faham satu benda. Kelab dekat atas ni iaitu kelab bahasa Melayu dan kelab bahasa Inggeris adalah set dia. Adalah set dia. Yang Arif, Zul, Mahfuz, Ain, yang Zarif, Aina, Aini, Ashraf, semua ni adalah unsur dia. Apa yang ada dalam kumpulan tu? Apa yang ada dalam orang cakap apa? Dalam bahagian tu. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey, cikgu nak dengar sikit suara yang lain. Kuat sikit, semangat sikit. Ui, diam dah. Okey. Jadi dekat sini set ni adalah apabila dalam keadaan kita nak sekalikan, kita nak letakkan dia di bahagian yang dipilih. Itu adalah maksud set. Kita bagi balik. Membahagikan setiap unsur mengikut kumpulan dia. Itu adalah maksud set. Jadi dekat sini cikgu dah terangkan maksud tentang set dan unsur. Set tu adalah kumpulan dia. Unsur tu apa yang ada dalam kumpulan tu. Ini ada dua benda. Ini adalah dua benda. Okey, nanti cikgu ada lagi. Cikgu ada nak terang lagi. Iaitu set semesta. Okey, tapi cikgu akan teruskan penerangan cikgu. Dalam tingkatan 4, dalam tajuk set ni, apa yang kita nak belajar? Apa yang kita nak belajar? Okey, first untuk malam ni, semestinya cikgu akan pergi kepada persilangan set. Cikgu akan pergi kepada persilangan set. Persilangan set, maksudnya dekat sini, cikgu akan pergi kepada persilangan set. Dan yang kedua, dalam set, dia ada nama dia kesatuan set. Jadi, objektif cikgu untuk malam ni, cikgu nak pergi seberapa jauh yang cikgu boleh pergi. Okey, dekat sini yang tadi cikgu dah ajar kamu apa maksud set.
Lepas tu cikgu dah ajar kamu apa maksud unsur. Yang ini set dan unsur kita belajar masa dekat tingkatan 2. Masa dekat tingkatan 4 kita proceed kepada persilangan set. Okey, jadi siapa-siapa yang nak mahir bab set, set ni dia ada apa? Dia menguji kefahaman matematik. Dia menguji kefahaman matematik kamu. Maksudnya kalau kita punya base dalam matematik lemah, kita akan ada satu masalah. Masalah apa? Kita nak kategorikan unsur tu kepada set yang betul. Kita akan ada masalah tu. Jadi kalau siapa yang dah faham ataupun kukuh dia punya untuk matematik, dia tak ada masalah nak kategorikan unsur pada set yang betul. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Setakat ni jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, cikgu. Okey, bagus. Cikgu suka respon. Respon je. Okey, jadi cikgu dah terang set dan unsur. Hari ni kita pergi kepada persilangan. Untuk persilangan, masing-masing boleh buka buku teks. Masing-masing boleh buka buku teks. Boleh buka buku teks muka surat 98. Boleh buka buku teks muka surat 98. Cikgu nak terangkan. Kalau kamu faham contoh yang cikgu terang dekat depan ni, kamu takkan ada masalah untuk faham persilangan set. Okey, cikgu akan terus terang tentang contoh satu. Dah bersedia belum? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah. Belum. Okay, cepat. Okey. Jadi cikgu teruskan. Cikgu teruskan penerangan cikgu. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu jamin kalau dia faham apa yang cikgu terang dekat depan ni, okey, cikgu dah tik bahagian persilangan set dia dah tak ada masalah. Okey. Jadi pertama sekali, tengok dekat sini. Nombor 1. Diberi set semesta. Ialah, okey, maksudnya dekat sini cikgu nak terang kepada kamu apa maksud set semesta. Cikgu tunjuk set semesta. Bahagian set semesta. Set semesta, simbol dia macam bentuk macam ni. Dia ain kalau macam ni simbol dia. Dia tak akan berubah. Okey, tengok dekat sini. Okey, dia kata apa? Set semesta adalah x ialah integer. Integer ni maksud dia adalah nombor bulat. Cikgu terang satu-satu. Boleh salin. Kalau kamu tengok dekat depan ni sila salin. Maksud integer ni adalah nombor bulat. Integer tu adalah nombor bulat. Okey, kemudian cikgu nak terangkan kepada kamu satu lagi kecil lagi sama dengan x dan lagi besar sama dengan 10. Okey, tengok dekat sini semua. Tengok dekat sini semua. Sebelum cikgu nak terangkan kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan simbol ni, cikgu nak kamu faham dulu simbol ketaksamaan. Cikgu nak kamu faham dulu tentang simbol ketaksamaan. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu kena terang dulu simbol ketaksamaan tu apa. Barulah cikgu boleh ajar kamu apa unsur di dalam set semesta. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok Okey, kalau cikgu cakap x tu sama dengan 5, maksudnya x tu fix nombor dia 5. X tu takkan berubah. X tu memang dalam keadaan nombor dia sama dengan 5. Kalau ada student cakap X tu sama dengan 6, dia salah. Sebab apa? Sebab X tu adalah 5. Dia tetap 5. Dia fix. Dia fix 5. Okey, jadi dekat sini cikgu nak terangkan simbol ketaksamaan. Okey, apa maksud ketaksamaan? Okey, maksud ketaksamaan ni adalah X tu bukan dalam keadaan tepat 5.
bukan dalam keadaan tepat sama dengan 5. Okey, kita pergi kepada simbol ketaksamaan. Okey, simbol ketaksamaan pertama cikgu nak pergi terangkan kepada kamu adalah simbol lagi besar. Ni, simbol lagi besar. Okey, masing-masing boleh salin. Bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5, apakah nilai-nilai yang mungkin bagi X tu ada? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 4. 4 lagi? Bukan 4, bukan 4. 4. 6, 7, 8, 9. 6. 6, 7, 8, 9. Siapa tu? Siapa tu? Saya Aish. Aish, betul. Maksudnya bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5, bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5 ni maksudnya lagi besar. Jadi X tu, muka X tu dia boleh jadi sama dengan 6 ataupun 7 ataupun 8 ataupun seterusnya. X lagi besar daripada 5. Okey, kemudian cikgu nak pula tunjuk simbol yang kedua. Simbol yang kedua macam ni. Lagi besar dan sama dengan. Cikgu buat X lagi besar dan sama dengan 5. Lagi besar dan sama dengan 5. Maksudnya X tu dalam keadaan berapa? So boleh bagi tahu cikgu. Lagi besar dan sama dengan 5. Lagi besar dan sama dengan 5 ni simbol yang warna biru ni. Apa maksud dia? Maksudnya X tu mau diwakili oleh nombor berapa? Siapa boleh bagi tahu? 5, 6, 7, 8, 9. Pandai Aish. 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey, apa perbezaan dia? Bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5, cikgu tak boleh concludekan 5 dalam ni. Maksudnya cikgu kena mula dengan 6. Cikgu kena mula dengan 6. Cikgu tak boleh ada 5 dekat sini sebab apa? Sebab cikgu cakap X tu lagi besar daripada 5. Tapi dekat yang simbol nombor 2 ni, cikgu cakap X lagi besar dan sama dengan 5. Maksudnya cikgu kena includekan 5 ke dalam jawapan cikgu. Okey. Cikgu pergi pula. Cikgu pergi pula lagi kecil. Contoh. Cikgu cakap X lagi kecil daripada 5. Berapakah nilai yang memungkinkan nilai untuk X tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 4, 3, 2, 1. Iya, pandai. 4, 3, 2 dan seterusnya. Sebab apa? Sebab cikgu kata kecil. Maksud kecil, dia kena ke bawah. Dia kena ke bawah. Lagi kecil daripada 5 tu. Jadi 4, 3, 2, 1. Kemudian cikgu tunjuk pula X lagi kecil dari dan sama dengan 5. Okey, cikgu buat warna hijau, sorry. Cikgu buat X lagi kecil dan sama dengan 5. Okey, berapakah nilai X tu rasa-rasanya? 5, 4, 3, 2. Ya, kita mula dengan 5, 4, 3 dan seterusnya. Perbezaan dia dia ada sama dengan. Dekat sini bila dia ada sama dengan, kita kena includekan 5 tu. Kita kena includekan 5 tu. Okey. Jadi menggunakan data simbol ketaksamaan ni, barulah kita boleh tentukan berapakah unsur bagi set semesta tu. Jadi dekat sini cikgu nak tentukan berapakah unsur bagi set semesta tu. Okey, kurungan untuk set, pastikan kamu buat kurungan macam ni. Okey, X lagi besar dan sama dengan 1. 1 tu include tak? Include. Okey, cikgu tunjuk ni dulu. Cikgu terbalikkan dia. 1 tu termasuk tak dalam nilai X tu? Masuk. Ya, dia termasuk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke? Sampai situ je ke? Okey, kita tengok pula simbol yang nombor 2. X
lagi kecil dan sama dengan 10. Maksudnya nilai X 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu nak kena tulis sampai nombor berapa? 9 ke 10? 10. 10. Iya. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itu maksudnya maksudnya kita dah boleh jawab apakah nilai unsur yang ada di dalam set semester. Kamu kena hati-hati dengan simbol ketaksamaan. Kenapa cikgu terang panjang-panjang ni? Sebab banyak dalam SPM dia menggunakan simbol ketaksamaan. Jadi cikgu nak kamu faham betul-betul. Lagi besar, apa maksud dia? Lagi besar dan sama dengan, apa maksud dia? Lagi kecil dan sama dengan, apa maksud dia? Kalau cikgu tak terang ini, nampak simbol ni, kamu takkan faham. Kenapa bilangan dalam set semester ni adalah 1 sampai 10. Sebab tu cikgu ajar satu-satu yang ini. Okey, sekarang ni macam mana semua? Cikgu nak dengar sikit suara. Jelas ke? Jelas. 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 Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar sikit. Okey, bagus. Okey, cikgu harap jelas. Okey, sekarang kita dah tentukan set semester. Kita dah tentukan set semester. Macam mana cikgu tentukan? Menggunakan info yang ada pada simbol ketaksamaan. Habis dekat situ. Habis dekat situ. Sekarang ni cikgu ambil nota simbol ketaksamaan ni, cikgu letak dekat tepi ni. Cikgu letak dekat sini. Cikgu tak padam pun. Okey, kemudian tengok dekat sini. Seterusnya cikgu padamlah yang lain ni. Sebelum cikgu teruskan tentang set seterusnya, ada soalan tak tentang set semester ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Tak ada. Ada. Okey, tak ada. Okey, tengok dekat sini. Kemudian dia cakap set P. Bila dia cakap set P, kamu kena buat macam ni. P sama dengan nombor ganjil. Nombor ganjil. Maksudnya bila dia mention tentang nombor ganjil mula dengan apa? Saya boleh beritahu cikgu. Nombor ganjil mula dengan apa? 2. 2, 3. 1. 3, 3. 1. 1. Dia mula dengan 1. Setiap cikgu terangkan, setiap nombor susunan dia selang-seli. Ganjil, genap. Contoh. Tengok dekat nombor 1 ganjil, nombor 2 genap, nombor 3 ganjil, nombor 4 genap, nombor 5 ganjil, nombor 6 genap. Maksudnya dekat sini, setiap nombor, susunan nombor bermula dengan nombor ganjil diselang-seli dengan nombor genap. Ganjil genap. Dia takkan jadi ganjil genap. Ganjil genap, dia takkan jadi macam tu. Dia takkan juga jadi genap ganjil. Dia takkan jadi macam tu. Jadi kamu kena faham, setiap nombor selang-seli ganjil genap. Itu masuk ganjil. Okey. Jelas ke tentang masuk ganjil? Jelas. Okey, baik. Sekarang ni tolong cikgu. Okey, 1 lepas 1 cikgu nak letak apa? Apa lagi nombor ganjil yang ada? 3. 3 lagi? 3, 5, 7. 5 lagi? 7. 7 lagi? 9. 9 lagi? 12. 11 lagi? 13. 13. Okey. Cikgu stop sampai situ. Okey, jadi cikgu dekat sini cikgu nak terangkan kepada kamu apakah fungsi set semester. Okey, dekat sini kamu dah betul dah masukkan nombor ganjil betul. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Semua ni nombor ganjil, betul dah. Tapi dekat sini set P, kamu kena tengok set P adalah kena rujuk balik set semester. Maksudnya setiap nombor dalam set semester dan dekat nombor P, nombor yang kita ambil pada nombor P mesti ada dalam set semester. 1, okey 1 ada.
3 ada. 5 ada. 7 ada. 9 ada. 11 ada tak dalam set semester? Ada. Tak ada. 11 tu tak ada. Jadi maksudnya dekat sini kita tak boleh ambil nombor 11. 13 ada tak dalam set semester? Tak ada. Tak ada. Jadi jawapan untuk set P adalah mengikut nombor-nombor yang ada dalam set semester. Jadi set unsur bagi set P adalah 1, 3, 5, 7, 9 sahaja. Sebab apa? Sebab dalam set semester hanya ada nombor 2 je. Jadi set semester ni dia jadi sebagai ibu dia. Jadi sebagai ibu dia. Unsur set lain dia tak boleh lebih daripada set semester. Jelas ke? Boleh faham ke? Faham? Yang Boleh. lain macam mana? Boleh Boleh. faham. Okey. Kemudian, itu adalah tentang nombor ganjil. Cikgu terang pula. Set Q. Set Q dia cakap apa? Nombor perdana. Q. Nombor perdana. Apa maksud nombor perdana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud nombor perdana? Nombor integer. Nombor boleh dibagi dengan nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan diri sendiri. Okey, betul. Okey, selalunya ramai yang tak tahu nombor perdana tu apa. Sebelum cikgu jawab apa nombor yang ada dalam set Q, okey, cikgu nak terang dulu apakah yang dimaksudkan dengan nombor perdana. Okey, nombor perdana dia ada 2 syarat. Setiap yang cikgu tulis kat depan ni kalau boleh kamu salin dalam kamu punya buku nota. Syarat yang pertama boleh dibahagikan dengan 1. Dan syarat nombor 2 boleh dibahagikan dengan nombor sendiri. Ini sahaja syarat dia. Kalau dia boleh dibahagikan dengan nombor lain, dia tak dikira sebagai nombor perdana. Maksudnya apa? Jawapan selepas dibahagikan mesti dalam keadaan integer. Dalam keadaan integer. Maksudnya dalam keadaan nombor bulat. Bukan dalam keadaan perpuluhan. Bukan dalam keadaan pecahan. Contoh 10 bahagi 2 dapat 5. 5 tu integer. Itu maksud dia integer. Okey, sekarang kita test. Tengok balik kepada set semester kita. Nombor 1 nombor perdana ke tak? Ya. Nombor 1 dia hanya, kita tengok balik syarat dia. Nombor 1 dia hanya memenuhi syarat pertama. Dengan nombor sendiri. Walaupun nombor sendiri dia 1, maksudnya dia berbalik kepada syarat pertama. Jadi nombor 1 tak dikira sebagai nombor perdana. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak memenuhi dua-dua syarat. Kalau dia cakap nombor 1, nombor sendiri dia nombor 1, maksudnya dia pergi balik kepada syarat pertama. Jadi nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor 2 nombor perdana ke tak nombor 2? Nombor perdana. Nombor 2 boleh dibahagikan dengan 1. Kita dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi dekat sini nombor 2 dikira sebagai nombor perdana. Kemudian nombor 3 nombor perdana ke tak? Ya. Betul. Nombor 3 dikira sebagai nombor perdana. Nombor 4 nombor perdana ke tak? Tidak. Okey, kenapa tak? Sebab dia boleh bagi dengan 2. Iya, bila dia boleh dibahagikan dengan nombor selain nombor 1 dan selain nombor dia sendiri, iaitu nombor 2, dan dapat hasil dia nombor integer, nombor bulat, dia dikira sebagai bukan nombor perdana. Pandai. Nombor 5 nombor perdana tak? Ya. Ya, nombor 5 nombor perdana. Nombor 6 nombor perdana tak?
Tidak. Ya. Bukan. Kenapa bukan. nombor 6 tidak nombor perdana? Dia bukan. Kenapa nombor 6 bukan nombor perdana? Boleh Sebab bahagi boleh dengan bahagi dengan 2 dan 3. Iya, dia boleh bahagi dengan 2 dan 3. 6 bahagi 3 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Kita tak nak. Kita nak nombor dikira sebagai nombor perdana apabila dia boleh dibahagikan dengan nombor dia dan nombor 1. Tu je. Okey, nombor 7 nombor perdana tak? Ya. Eh? Ya. Iya, kita kira sebagai nombor perdana. Nombor 8 nombor perdana tak? Tak. Kenapa dia tak? Boleh bahagi dengan 2 dan 4. Iya, dia boleh dibahagikan dengan 2. 8 bahagi 2 dapat 4. 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi nombor 8 bukan nombor perdana. Nombor 9 nombor perdana tak? Bukan. Tak. Kenapa nombor 9 bukan nombor perdana? Boleh bahagi dengan 3. Ya, dia boleh dibahagikan dengan 3. Betul. Akhir sekali, nombor 10 nombor perdana tak? Tidak. Tak. Tidak. Kenapa nombor 10 bukan nombor perdana? Boleh bagi Boleh dengan 5. bahagi dengan 5 dan 2. Iya, betul. Dia boleh bahagi dengan 5 dan 2. Jadi nombor perdana sampai nombor 7 sahaja. Ada depan ni nombor 11. Nombor 11 pun nombor perdana. Kenapa kita tak ambil nombor 11 sebagai kita nak isi dalam set nombor perdana, set Q ni? Dalam set semester Sebab tak ada dengan nombor. nombor 10 dan ke bawah. Ya, betul. Betul. Dalam set semester tak ada nombor 11. Jadi kita tak boleh isi dah jawapan dia dalam set nombor perdana. Itu maksud dia. Pandai. Okey, jelas, bagus. Kemudian akhir sekali kita pergi kepada set R. Set R. Okey, set R tu maksudnya gandaan 3. Gandaan 3. Apa maksud gandaan? Apa maksud gandaan? Saya boleh beritahu. Oh, yang boleh bahagi dengan 3. Dia boleh bahagi dengan 3. Dia bukan Macam bahagi. Dia darab. Maksudnya 1 darab 3, 3. Kemudian 3 darab 2 dapat 6. 3 darab 3 dapat 9. 3 darab 4 dapat 12. 12 cikgu masukkan ke tak dalam set R ni? tak payah. Tak. Ya, dia tak payah masukkan. Jadi kita berhenti sampai 9 sahaja. Itulah maksud set semester. Cikgu bukan saja-saja terang apa maksud nombor ganjil, nombor perdana, gandaan 3. Cikgu terang satu-satu PQR ni sebab apa? Sebab cikgu nak kamu faham apakah fungsi set semester. Itu sahaja. Maksudnya dalam set P, set Q, set R, dalam soalan ni hanya ambil unsur di set semester sahaja. Kalau set semester ni cikgu padam 3, cikgu padam nombor 2, padam nombor 3. Kamu kena padam juga dekat set P nombor 3, kamu kena padam juga set Q nombor 3, kamu kena padam juga nombor R, set nombor 3 dekat set R. Kenapa? Sebab dalam set semester dia tak ada nombor 3. Itu adalah fungsi set semester. Jelas ke? Lama cikgu tak dengar. Boleh faham ke? Jelas. Faham. Okey, baik. Cikgu terang satu-satu tau. Tadi cikgu terang set tu apa, unsur tu apa. Sekarang ni cikgu terang dekat kamu fungsi nombor, fungsi set semester. Cikgu harap kamu faham fungsi set semester ni macam mana. Kalau nombor tu tak ada dalam set semester, kamu tak boleh masukkan dekat set-set lain. Okey, macam mana? Ada soalan tak nak tanya? Ambil. Saya nak tanya. Nisa, ada soalan nak tanya? Beza nombor perdana dengan patut. Tak dengar, cikgu tak dengar soalan. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Yang Tak lain? ada cikgu. Tak ada. Okey, habis. Habis.
Okey, sekarang ni baru cikgu boleh masuk kepada persilangan. Bila kamu dah faham set tu apa, unsur tu apa, set semesta tu apa, baru cikgu boleh masuk ke dalam persilangan. Okey. Kita pergi kepada persilangan. Okey, kamu kena faham, kita kena pergi kepada persilangan. Okey. Persilangan set, baru kita masuk kepada persilangan set. Persilangan set dia ada simbol dia. Dia punya simbol N. N kecil. Ataupun kalau student sekolah cikgu dia panggil apa? Simbol U terbalik. Tu maksudnya persilangan set. Ini persilangan set. Persilangan set tu maksudnya apa? Set memiliki unsur yang sama. Unsur yang sama. Ini adalah maksudnya, maksud persilangan. Yang baru masuk, kalau tak nampak skrin, boleh bagi tahu cikgu. Cikgu akan reshare skrin cikgu. Kalau ada apa-apa masalah sepanjang pembelajaran dengan cikgu, tak faham ke, malu-malu ke nak tanya, pastikan kalau malu sangat WhatsApp cikgu. Okey, jadi persilangan set. Cikgu pergi kepada persilangan set. Persilangan set tu apa? Persilangan hanya berlaku apabila dia mempunyai unsur yang sama antara set. Dia tak akan berlaku kalau tak ada unsur yang sama. Jadi dekat sini dia berlaku bila dia ada unsur yang sama. Contoh, cikgu buat satu contoh, iaitu apabila set P bersilang dengan set Q. Jadi macam mana kita nak buat ni? Step pertama cikgu buat warna biru, tulis unsur set. Sekarang ni kita nak jawab set P bersilang dengan set Q. Jadi cikgu tulis dulu unsur set. Cikgu tulis dulu unsur set P. Okey, ini adalah set P. Cikgu tulis dah. Kamu kena tulis lah. Kamu tak boleh copy paste macam cikgu. Tulis. Cikgu dah tulis unsur set P. Kemudian kan dia bercakap tentang set Q. Sekarang cikgu tulis pula unsur set Q. Jadi bila cikgu tulis unsur set Q, cikgu tulis unsur set Q, kamu boleh tengok ke depan. Okey, cikgu dah dapat ini unsur bagi set Q. Jadi bila P bersilang dengan Q, kita tengok satu-satu. Nombor 1 dekat P, ada tak nombor 1 dekat Q? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, jangan buat apa-apa. Nombor 3 yang dekat set P tu, ada tak dekat set Q? Ada. Ada. Jadi bila ada, kamu potong 3 ni, tulis dekat sini. Okey, kemudian nombor 5 dekat set P, dia ada juga tak dekat set Q? Ada. Jadi bila ada, kamu potong dua-dua dekat nombor 5, set P dengan set Q nombor 5, tulis dekat sini. Okey, nombor 7 ada tak? Ada. Jadi bila ada, kamu potong dekat set P dengan set Q, kamu tulis dekat sini. Jadi inilah jawapan apabila set P bersilang dengan set Q. Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Bagus. Okey, dia ada 2 jawapan yang kamu kena mahir. Yang ini kita panggil dia penulisan set. Penulisan set. Yang kedua, kamu kena tahu tentang gambar rajah set. Cikgu ajar nak buat gambar rajah set. Okey, kejap Okey, gambar rajah set. Gambar rajah set. Macam mana nak buat? Okey, kamu kena tahu satu benda.
kalau kamu buat set P, maksudnya kamu boleh je. Kamu boleh je. Sekarang ni kita nak buat gambar rajah set tau. Okey, set P. Gambar rajah dia cikgu pilih bulatan 13579. 13579. Ini kalau cikgu tulis set P. Kalau set Q, cikgu tulis 2357. Sekarang cikgu nak tulis dua-dua. Cikgu nak tulis P dan Q. Maksudnya cikgu kena detect dulu apa benda yang bersilang. Bila dia ada nombor sama, maksudnya dia bersilang. Macam mana dia bersilang? Dia bersilang macam ni. Jadi kamu tengok dekat sini, yang dekat sini set P, yang dekat kanan set Q. Yang tengah-tengah ni apa? Yang tengah-tengah ni adalah P bersilang dengan Q. Kita dapat 357. Kita tulis 3, kita tulis 5, kita tulis 7. Baki ni kita tulis apa? Okey, set P. Lepas kita dah buang 357, apa nombor yang kita tak tulis dekat sini? 1 dengan 9. Jadi kita tulis 1, kita tulis 9. Yang kita tak tulis dekat set Q, 357 kita dah tulis tengah-tengah ni. Sekarang nombor 2 kita tak tulis. Jadi nombor 2 kita tulis dekat bahagian Q. Inilah jawapan dia. Maksudnya bila kamu dalam bulatan ni, nombor set P ada 13579. 13579. Dia sama je. Set Q 2357. Bila dia bersilang, dia ada nombor yang sama, 2357. Inilah yang dimaksudkan dengan persilangan. Jelas ke? Boleh faham ke? Ada. Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Dekat sini, kat atas ni cikgu terangkan. Cikgu terangkan macam mana nak buat persilangan set. Dekat bawah ni cikgu terangkan macam mana nak lukis gambar rajah persilangan set. Okey. Kalau kamu confuse, kalau ada yang confuse lagi, tak faham lagi, sabar. Cikgu akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya cikgu buat P bersilang dengan R pula. Cikgu buat P bersilang dengan R. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Sekarang ni cikgu nak buat set P bersilang dengan set R. Tengok ni Step pertama. Step pertama. Apa yang kita kena buat step pertama? Tulis. Kita nak buat ni tau. Cikgu bagi kamu. P bersilang dengan R. Okey, step pertama kita tulis set P. Dalam set P, dia ada 13579. Kita kena tulis 13579. Maksudnya kita kena tulis set P tu sebiji. Okey, kemudian set R. Set R. Kita kena tulis 369. 369. Okey, sampai situ boleh faham ke? Faham. Yang lain macam mana? Faham. Okey. Kemudian bila cikgu nak detect apabila P bersilang dengan R, cikgu kena cari nombor apa? Bagi tahu cikgu. Cikgu kena cari nombor apa? Nombor unsur yang sama. Ya, nombor unsur yang sama di P dan di R. Jadi P dengan R, nombor pertama ada nombor 3. Bila kamu dah detect nombor yang sama, pastikan kamu pangkah. Okey, nombor 3. Kemudian ada nombor apa lagi? Cikgu nak dengar. Ada apa lagi? Nombor 9. Apa lagi? 3 lagi? 9. 9. Kita pangkah nombor 9 tu. Jadi bila kita dah pangkah, dah tak ada dah nombor yang sama, inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Jadi gambar rajah dia macam mana? Kita ada set P.
kita ada persilangan, kita ada set R. Jadi persilangan pertama 3 dengan 9. Kita tulis dulu 3, 9. Set P, baki yang belum tulis. 1, 5, 7. Tulis 1, 5, 7. Set R yang belum tulis, iaitu ada nombor 6. Kita tulis nombor 6. Dekat sinilah jawapan bagi gambar dia. Ni jawapan daripada segi penulisan. Ni jawapan daripada segi gambar dia. Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Macam mana yang lain? Okey ke? Okey. 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 Okey, kalau tak faham bagi tahu cikgu. Okey, dengan merujuk kepada contoh yang cikgu bagi dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba buat apabila set Q bersilang dengan set R. Masing-masing cuba buat dan send jawapan dekat WhatsApp cikgu. Ini rujuk kepada contoh di bawah. Set Q bersilang dengan set R. Boleh ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey, boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Cikgu nak semua buat. Semua buat. Biar cikgu tengok kat mana kamu faham, kat mana kamu tak faham. Lukis cikgu. Lukis sekali. Cikgu nak lukis sekali. Okey, dah ada yang send. Bagus. Ya, betul. Tapi Q dengan R tu kena letak kurungan Okey. Okey. Bagus. Okey, yang lain. Cepat-cepat. Okey, bagus. Alisha, bagus. Okey, ni siapa nama ni? Ya. Bagus. Clarin. Muhammad Faiz. Bagus. Okey, bagus. Ni siapa nama? Bagus, Amira. Betul. Lepas ni cikgu nak tunjuk kalau ada 3 bentuk persilangan nak buat macam mana. Jangan. Okey, betul. Bagus. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Okey, Nisa. Bagus, betul. Nur Zahiyatun. Betul, bagus. Okey, bagus. Anis Sofia. Betul. Senang je kan? Bagus. Okey. Jangan cikgu cek. Bagus, Ammar. Betul. Okey, seterusnya. Kalau nak cikgu cek lagi teruskan jika cikgu cikgu cek. Seterusnya, cikgu nak tunjuk macam mana nak buat kalau P bersilang dengan Q bersilang dengan R.
Okey, masing-masing boleh tengok dekat cikgu punya cikgu punya penerangan ni. Okey, tengok Okey, sekarang cikgu nak menyelesaikan apabila set P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Cikgu nak ajar benda ni. Macam mana nak buat bila tiga-tiga bersilang? Macam mana nak buat bila tiga-tiga bersilang? Okey, kalau daripada segi penulisan, tak ada masalah, senang je. Kita cari je nombor yang sama dalam ketiga-tiga nombor. Contoh, P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Dekat sini nombor apa yang ada di tiga-tiga set? Ada nombor apa yang ada di tiga-tiga set? 3. Iya, kita ada nombor 3. Bila kita dah ada nombor 3, kita buang. Kita dapat dekat sini. Ni jawapan dia. Kamu pastikan kamu buat kurungan. Kalau siapa-siapa tak buat kurungan, salah. Okey, macam mana nak lukis gambar? Macam mana nak lukis gambar? Bila kamu nak lukis gambar, kamu kena buat P bersilang dengan Q, Q bersilang dengan R, dan R bersilang dengan P. Okey, macam mana tu? Okey, tengok kan je. Mula-mula kita selesaikan satu-satu. P bersilang dengan Q. Kita buat dulu. P bersilang dengan Q. Okey, jawapan untuk P bersilang dengan Q. Apakah nombor yang sama dalam set P dan set Q? Okey, bagi tahu cikgu. P Dan Q. 3, 5, 7. Okey, 3, 5, 7. Kamu kena faham. 3 tu cikgu dah pangkah. 3 tu cikgu dah pangkah. Kamu tak boleh masukkan nombor 3. Jadi, untuk P bersilang dengan Q, kamu hanya boleh ambil nombor 5. Lepas ambil salin. Jangan salin. Buat satu-satu. Jangan tercuai. Lepas tu kamu ambil 7. Salin dekat sini. Okey, set P dengan Q. Jelas ke? Jelas. Yang lain? Jelas. Okey. Bagus. Sekarang, tadi cikgu dah ambil P dengan Q. Cikgu ambil pula P dengan R. Apabila set P bersilang dengan set R. Okey, apakah nombor bila P bersilang dengan R? Apakah 9. nombor yang sama? Iya, kita ada 9 dekat sini. 9. Okey, 3 tak boleh ambil dah. Sebab apa? Sebab 3 dah diambil oleh P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Jelas? Jelas. Okay. Akhir sekali, apabila kita dah buat PQ, PR, akhir sekali Q ke R. Q bersilang dengan R. Okey, apakah jawapan apabila Q bersilang dengan R? Ada tak nombor sama? Tak ada. Bila tak ada, kamu buat kurungan, tinggalkan kosong macam tu. Itu cara penulisan dia. Kamu jangan tinggalkan kosong kalau tak kena pangkah. Itu cara dia. Okey, sekarang kita nak lukis gambar rajah. Macam mana kita nak lukis gambar rajah? Okey, cikgu ajar. Okey, mula-mula cikgu nak cari bulatan yang no fill. Okey, tengok dekat sini. Bulatan yang pertama, cikgu padang ni. Satu je. Bulatan yang pertama untuk set P, bulatan yang kedua untuk set Q, bulatan yang ketiga untuk set R. Cikgu buat lagi sekali. Bulatan yang pertama untuk set P, bulatan kedua untuk set Q, bulatan kedua untuk set R. Yang tengah-tengah ni, adalah untuk apabila ketiga-tiga dia bersilang. Apabila P bersilang dengan Q, tengok warna tengok warna. Kamu kena tulis jawapan dekat di bahagian yang warna biru. Apabila P bersilang dengan R, kamu kena tulis jawapan dekat yang warna hijau. Macam mana cikgu tengok? Cikgu tengok bahagian P dan R. Akhir sekali, apabila Q bersilang dengan R, kamu kena tulis dekat jawapan yang bahagian warna merah.
Jadi cara penulisan dia kita tulis yang banyak dulu. P bersilian dengan Q bersilian dengan R, kita dapat 3. Tulis 3 di tengah-tengah. Lepas tu warna biru. P bersilian dengan Q, kita ada 5 dan 7. Tulis 5, tulis 7. Okey, kemudian P bersilian dengan R, kita dapat 9. Tulis 9. Q bersilian dengan R, tak ada. Bila tak ada, biarkan kosong. Sampai situ jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, akhir sekali, kamu jangan abai yang ini. Kamu jangan abai bahawa set P dia ada nombor 1 lagi yang belum dipangkah. Jadi kamu kena tulis 1 dekat sini. Dan kamu jangan terlepas pandang set Q dia ada nombor 2 dekat sini. Jadi kamu kena tulis 2. Dan untuk set R, jangan kamu cuai. Dia ada nombor 6 dekat sini. Jadi kamu kena tulis 6. Ini jawapan dalam gambar rajah. Ini jawapan dalam penulisan. Okey, macam mana cikgu punya penjelasan? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing salin apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Cikgu bagi masa dulu. Okey, dah habis salin, bagi tahu cikgu. Okey, bila kamu dah habis salin, cikgu nak masing-masing menggunakan contoh yang cikgu bagi tadi, cuba buat gambar rajah di sini. Dah siap? Cikgu nak kamu send di WhatsApp cikgu. Okey. Mana kamera? Buka kamera, cikgu nak tengok. Tengah buat ke apa ni? Okey, rujuk cara cikgu buat tadi. Selesaikan set A, set B, set C. Cikgu nak kamu send dia punya gambar rajah. Dia punya gambar. Cikgu, Ya. bawah petak tu cikgu tulis apa? Bawah petak tu ni cikgu tulis ni. Ada rumput, ada daun. Oh, okey. Tak nampak rumput kan? Maksudnya cikgu kena training melukis lagi lah. PQ.
Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp. Masing-masing semua buat. Cikgu nak tengok faham ke tak? Siap cikgu. Okay. Siapa faham yang ni maksudnya dia boleh melukis set dah. Cikgu, Okey, dah ada yang sign. Bagus. Ya. gambar phone saya buruk sangat lah. Ajak pinjam. Okey, bagus. Padam tak? Silap aku. Okey. Okey. Okay, cikgu bagi lagi 2 minit tau. Tapi cuba je buat. Dah siap bagi tahu cikgu. Send je kat cikgu. Okey, bagus. Senang je kan? Cikgu pun tak tahu kenapa ramai tak boleh skor. Senang je yang ni. Tengah kelaskan cikgu. Salah aku. Salah. Kelaskan tu elok-elok. Kalau kamu masuk je satu nombor silap dekat bahagian yang lain, kamu dikira salah tau. Okay. Benar-benar cantik bulatan. Okey. Clarin mana? Clarin apa nama cikgu lupa. Dah Clarin dah. Okey, betul. Bagus. Okey. Okey, bagus. Oh, cikgu tak check nampak atas. Sorry. Siapa ni? Oh, Bazil. Sorry, Bazil. Okey, habis dah. Okey, yang tengah buat je. Send je dekat cikgu. Cikgu akan tunjuklah cara nak selesaikan soalan dekat depan. Okey, jadi bila cikgu cakap ataupun soalan bagi tahu cara nak selesaikan, apakah jawapan, disuruh buat gambar rajah A, B, C. Kamu kena buat dulu yang tiga-tiga bersilang. Maksudnya apa? A bersilang dengan B bersilang dengan C. Kurungkan dia sama dengan buka kurungan. Dekat sini cikgu nak kamu cek apakah nombor yang sama di ketiga-tiga bahagian. Dekat A ada 3, dekat B ada 3, dekat C ada 3. Kita masukkan 3. Lepas tu tak ada dah nombor yang sama. Kemudian buat A bersilang dengan B. A bersilang dengan B. Dekat sini kita cari apa nombor sama antara A dan B sahaja. Jangan kamu pergi masukkan bahagian C. Jadi A ada 2, B ada 2. Terus tulis 2. Jadi dekat situ hanya 2. Kemudian A pergi kepada C. A bersilang dengan C. Cek apa yang sama. Jadi dekat sini apabila A bersilang dengan C, tiada nombor sama. Akhir sekali B bersilang dengan A. B bila bersilang dengan C, kamu cek apa yang sama. Dekat sini ada 7, potong 7. Dan ada nombor 8, potong 8. Jadi bila kamu dah dapat kesemua data ni, baru proceed kepada gambar rajah. Kalau dia ada 3 set, bermaksud dia ada 3 bulatan. Kalau dia ada 4 set, bermaksud dia ada 4 bulatan. Nombor set yang pertama ni A.
B, C. Yang tengah-tengah ni adalah ketiga-tiga sama, iaitu nombor 3. Kemudian A bersilang dengan B. Pastikan kamu tengok betul-betul. Belah kiri ada A, belah kanan ada B. Dekat sini ada nombor 2. Kemudian cikgu selesai. Kamu tengok A bersilang dengan C. Belah kiri ada A, belah kanan ada C. Jadi dia kosong. Maksudnya kita kena tinggalkan dia kosong. B bersilang dengan C. Belah atas ada B, belah bawah ada C. Ada 7, ada 8. Dah habis bahagian persilangan. Semua warna yang cikgu bulatkan dekat tengah-tengah. Tengah-tengah tu maksudnya bersilang lah. Maksudnya dia bersilang. Jadi dekat set A kamu kena cek apa lagi yang belum tulis. Nombor 1, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nombor 1, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Set B ada nombor 9 sahaja yang belum ditulis. Set C ada nombor 10, ada nombor 11. Ini jawapan dia. Ramai yang betul. Bagus. Okey, kemudian cikgu nak ajar kamu satu benda. Cikgu nak ajar kamu satu lagi benda. Apabila dia kata, cikgu mana yang tadi cikgu buat? Hilang dah. Okey. Apabila dia kata disuruh masukkan N. N dekat sini maksudnya bilangan. N dekat sini maksudnya bilangan. Contoh, kalau disuruh masukkan N, A bersilang dengan B. Kat sini ada satu sahaja unsur. N ni maksudnya bilangan unsur. Bilangan unsur. Jadi apabila A bersilang dengan B, dia ada satu je. Maksudnya kamu tulis satu sahaja. Kalau N, A, C. Tengok ni. N, A bersilang dengan C. Kan tak ada unsur dekat sini. Bermakna kamu tulis kosong. Kalau N, B bersilang dengan C. Dekat sini dia ada 1, 2. Bilangan unsur ada 2. Ini maksud dia N tu, iaitu bilangan unsur. Jelas ke? Jelas. Yang lain macam mana? Boleh faham ke? Boleh. Faham. Boleh cikgu. Okey, susah ke senang? Senang. Senang. Boleh. Cakap senang. Cakap senang. Bagus. Okey. Jadi cikgu refresh balik. Cikgu refresh balik dekat semua apa yang kita dah kena faham. Dah sejam setengah perjalanan kita punya malam ni. Mula-mula kamu kena faham set tu apa. Cikgu dah terang dah. Set tu adalah pembahagian mengikut kumpulan. Unsur. Unsur tu apa? Unsur tu adalah apa ahli dalam kumpulan tu. Kemudian cikgu terangkan kepada kamu set semesta. Set semesta tu apa? Yang ada huruf Ain tu. Set semesta apa fungsi dia? Cek balik. Setiap unsur di dalam set hanya mengikut unsur yang ada di dalam set semesta. Kemudian cikgu ajar kamu tentang persilangan. Selesai. Dan akhir sekali cikgu ajar kamu tentang N, iaitu bilangan unsur. Selesai. Ada dekat sini 5 benda cikgu dah ajar. 5 benda cikgu dah ajar. Akhir sekali untuk malam ni cikgu nak ajar kamu nama dia. Ni nama dia selain daripada itu. Okey. Kita tengok Okey, ni cikgu dah terang dah. Cikgu dah terang dah. Ni cikgu pun dah terang dah. Okey, soalan cikgu lah. Kalau selain daripada bulatan, kamu nak buat petak ke, nak buat segitiga ke, tak ada masalah. Nama dia gambar rajah van. Gambar rajah van. Cikgu terlupa nak terangkan. Okey. Tengok dekat sini. Tengok dekat sini pula. Cikgu nak pergi terangkan kepada kamu macam mana nak selesaikan kalau ada simbol apostrofi. Simbol apostrofi. Simbol apostrofi itu yang mana? Contoh, tengok kat soalan A.
apabila A bersilang dengan B? Apostrofi. Apostrofi dekat sini, apostrofi, simbol apostrofi dekat sini, maksud dia kalau dalam buku teks kita panggil dia pelengkap. Kalau nama yang cikgu bagi, nama yang cikgu bagi adalah selain itu. Selain itu. Cikgu nak ajar kamu. Kalau ada pelengkap, macam mana nak selesaikan? Memang dalam buku teks kita panggil dia pelengkap. Tapi pemahaman cikgu panggil dia selain itu. Okey, boleh cikgu teruskan ke? Cikgu nak dengar sikit suara. Boleh. Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang macam mana nak selesaikan soalan A? Cikgu nak selesaikan soalan A ni macam mana? Yang pertama, kamu buat macam tadi. Nombor 1, tulis dulu set dan unsur. Tulis dulu set dan unsur. Sekarang dia kata A dengan B. Okey, tulis set A. Set A ni set A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian set B. Tulis pula set B. Dekat sini dia kata B 2, 4, 6. Okey. Okey, habis. Nombor 2, selesaikan kurungan. Cikgu buat warna hijau lah pula. Nombor 2, step nombor 2, selesaikan kurungan. Ya. Kalau kurungan tu dia kata persilangan. Dia kata tentang persilangan. Maksudnya kamu kena selesaikanlah A bersilang dengan B. Cikgu kena bagi tahu dulu step nombor 2 ni sebab ada satu nama dia kesatuan set, nanti cikgu ajar. Okey, selesaikan kurungan. Maksudnya A bersilang dengan B. Kita cari apa yang ada dalam A dan apa yang ada di dalam B. A ada 2, kita potong 2. B ada A ada 4, B pun ada 4. Kita potong 4. C ada 6. Silap. A ada 6, B pun ada 6. Nombor 3. Kita ambil jawapan selain itu. Maksudnya jawapan untuk A bersilang dengan B selain daripada itu adalah 1 yang belum dipangkah. Nombor yang belum dipangkah 1, 3, 5. Ini jawapan dia 1, 3, 5. Tu jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Okey. Cikgu Jelas. terangkan lagi sekali. Bagus. Okey. Set unsur. Tulis yang pertama. Okey, cikgu buat A. Nanti cikgu suruh kamu buat B. Okey, set A, B. Dia kata tulis dulu set unsur. Tulis dahulu set unsur. Dekat sini cikgu tulis dia ada A dengan B. Maksudnya kaitan antara A dengan B. Kamu tulis set yang ada A, lepas tu set yang ada B. Dah selesai. Lepas tu nombor 2, selesaikan kurungan. Maksudnya kurungan ni dia cakap A bersilang dengan B. Maksudnya kita kena buat A bersilang dengan B. Jadi bila bersilang kita kena cari apa? Cari nombor sama. 2, 4, 6. Iaitu 2, ada 2 dekat A, ada 2 dekat B. 4, ada 4 dekat A, ada 4 dekat B. 6, ada 6 dekat A, ada 6 dekat B. Jadi dekat sini jawapan kita. Okey, kemudian selesaikan selain itu. Cikgu cakap selain daripada itu. Maksudnya A bersilang dengan B selain itu. Selain itu bermaksud nombor yang belum dibulatkan lagi. 1, 3, 5. Ini jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Cikgu tak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Jelas.
Okey, yang perempuan macam mana? Cikgu nak dengar sikit suara. Jelas. Okey, tengok ni. Okey, bagus. Okey, tadi cikgu ajar cara nak menyelesaikan dalam bentuk penulisan. Okey, sekarang gambar aja. Apabila set A dan set B macam tadi, yang sama kita tulis di tengah-tengah 2, 4, 6. B, bila kita dah tulis 2, 4, 6, tak ada apa-apa nak tulis, tinggalkan. A, 1, 3, 5. 1, 3, 5. Kalau cikgu cakap apabila A bersilang dengan B, jawapan dia adalah kita lorekkan di tengah-tengah tempat persilangan antara A dengan B. Okey, jangan cikgu padam, cikgu nak copy. Sorry. Aduh, tak apalah, cikgu buatlah sendiri. Kalau cikgu cakap A bersilang dengan B, kalau disuruh lorekkan, jawapan dia adalah di tengah-tengah. A bersilang dengan B. Kalaulah soalan tu tanya A bersilang dengan B selain daripada itu. Untuk soalan A bersilang dengan B selain daripada itu, benda yang kamu kena lorekkan adalah selain daripada persilangan di set A dan persilangan di set B. Ini dia punya A, ini dia punya B. Itu maksudnya selain daripada itu. Dia cakap A bersilang dengan B, maksudnya kita faham dia dekat tengah-tengah. Tapi bila dia cakap selain daripada itu, kita kena lorekkan selain daripada tengah-tengah ni. Boleh faham ke? Faham? Cikgu. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh lah. Boleh lah. Okey. Untuk lebih faham, cikgu nak kamu cuba masing-masing cuba buat B. Cuba buat B. Masing-masing cuba buat B. Okey, untuk simbol pelengkap ni ataupun selain itu ni, pelengkap ni nama dia dalam buku teks. Selain itu ni nama yang cikgu bagi. Sebab apa? Sebab cikgu nampak apabila dalam kurungan cakap A bersilang dengan B, bila dia tambah simbol pelengkap, dia kena lorekkan selain daripada simbol yang A bersilang dengan B. Okey, masing-masing cuba buat. Okey, ada soalan ke nak tanya? Sebelum buat tu. Okey, cuba buat B. Cuba buat. Okey, macam mana penjelasan cikgu? Okey ke? Ataupun ada kurang faham? Okey. Cikgu, Ya. tiga-tiga soalan tu dia nak yang selain itu je kan? Ya. Tapi buat B dulu. Maksudnya? Buat B, maksudnya kamu Bazli cuba buat Bazil cuba buat soalan B mengikut contoh macam mana cikgu selesaikan untuk soalan A. Untuk soalan A ni jawapan dia. Ni jawapan untuk penulisan, ya. Yang itu saya dah tiru dah. Yang mana? Yang AB tu. Yang ni. Bukan. Yang semua tu. Sekarang ni buat AC Sekarang ni buat A bersilang dengan C selain daripada itu. Okey. Okey. Yang tu Bazil dah keliru ke dah faham tu? Okey lah. Cuma kalau tak faham nanti saya tanya. Okey. Yang tadi cikgu ajar sampai step 2. Simbol dengan adanya simbol pelengkap ni, cikgu terangkanlah pada kamu. Untuk step nombor 3 iaitu cikgu tambahkan pelengkap. Yang mana cikgu bagi nama dia selain itu.
Okey, cuba buat. Okey, pandai. Siapa nama ni? Bagus, Clarina. Clarina, Clarin ke Clarina? Clarin ke Clarina? Clarina. Clarina. Oh, Clarina dah belajar belum kat sekolah? Belum. Belum. Okey. Nanti masa cikgu ajar kat sekolah tengok nanti mudah faham. Bagus bagus. Juga. Okey, bagus dah ramai sen. Assalamualaikum. Okey, betul. Bagus. Okey. Apabila A bersilang dengan C. Okey, bagus. Betul. Okey. Kamu kena tengok betul-betul tau bilangan unsur tu. Kena tengok betul-betul bilangan unsur yang dia bersilang dekat dalam. Okey. Okey, bagus Faiz. Okey, bagus. Okey, kena lukis gambar dia macam mana. Okey. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi. Gambar tu memang pening sikit. Nanti cikgu ajar. Okey, jangan risau. Okey, habis masa. Kalau siapa-siapa pening, sila tengok di depan. Okey, sebelum cikgu menerangkan maksud simbol pelengkap tu, cikgu cek dulu jawapan dengan cikgu tunjuk macam mana cara penyelesaian dia. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu selesaikan apabila A bersilang dengan C.
Okey. B. A bersilang dengan C pelengkap ataupun selain itu. Mula-mula cikgu selesaikan loop A itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Cikgu nyatakan unsur di dalam C pula. 1, 2, 3, 4. Selesai. Sekarang cikgu buat dulu yang ada di dalam kurungan. A bersilang dengan C. Kita cari apa yang sama. Untuk A bersilang dengan C, jawapan yang kita dapat adalah 1, kita potong. 2, kita potong. 3, kita potong. 4, kita potong. 1, 2, 3, 4. Untuk jawapan A bersilang dengan C, selain daripada itu, dia ada beza atas dengan bawah. Jawapan untuk yang bawah, kita kena ambil yang tak potong. Tadi kita ambil yang potong, sekarang kita ambil yang tak potong. Jadi 5 dan 6. Bila kita dapat 5, ini jawapan dia. Ini untuk penulisan. Apabila A bersilang dengan C, cikgu lukis gambar rajah dia. Jawapan untuk A bersilang dengan C, kita ambil dekat sini. Tapi untuk jawapan A bersilang selain daripada C, kita ambil selain daripada tempat persilangan di tengah-tengah. Ini jawapan bagi gambar rajah dia. Ini jawapan bagi gambar rajah dia. Jadi macam mana nak lukis kat tengah-tengah tu? Okey, kan bersilang, kita lukis 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 dengan 6 dekat A. 5, 6. C tak perlu. 1, 2, 3, 4. Sini 5, 6. A, C. Ini jawapan dia. Okey, kalau siapa dah dapat jawapan ni, maksudnya dia dah faham apa maksud pelengkap tu. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang tak nampak simbol pelengkap tu macam mana, okey, tengok kat sini, cikgu tunjuk dekat depan. Okey, masing-masing tengok. Nombor 3, cikgu nak selesaikan. Okey, tengah tengok tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ayo, hilang. Ada orang tak ni? Ada. Ada cikgu. Okey. Sekarang cikgu nak buat P bersilang dengan Q. Kita buat A dulu. Kita buat yang A dulu. Cikgu nak ajar yang A dulu. Sekejap cikgu nak tengok ada lagi tak jawapan. Okey. Kita buat yang A dulu. Masing-masing boleh tengok kat A. Sekarang ni kita nak kukuhkan. Untuk persilangan kamu dah okey. Kita nak kukuhkan simbol pelengkap ni. Cikgu nak ajar kamu biar kamu faham apa maksud simbol pelengkap ni. Pelengkap ni yang ada P silang dengan Q. Kalau yang P bersilang dengan Q kamu dah faham. Sekarang ni cikgu letak simbol pelengkap. Dia ada simbol apostrofi dekat atas. Okey, untuk A, P bersilang dengan Q, jawapan dia adalah di tengah-tengah ni. Sampai situ jelas ke? Jelas, cikgu. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, kalau cikgu cakap dia ada simbol pelengkap ni, kalau P bersilang dengan Q, dia mention P bersilang dengan Q, kat situ je kamu lorekkan. Tetapi kalau dia cakap P bersilang dengan Q selain daripada itu, jadi macam mana kamu nak buat? Kamu kena lorekkan selain daripada jawapan yang dalam kurungan tu tadi. Jawapan yang dalam kurungan tu adalah P bersilang dengan Q. Tetapi bila dia cakap selain daripada itu, selain daripada jawapan dalam P bersilang dengan Q. Okey, cikgu tunjuk pula B. P bersilang dengan R. P bersilang dengan R kat sini. P bersilang dengan R kat sini. Tapi masalah ini jawapan warna-warna hijau ni adalah jawapan P bersilang dengan R. Yang warna biru ni adalah jawapan bagi P bersilang dengan R selain daripada itu. Cikgu tunjuk macam itulah. Maksudnya kita kena lorekkan selain daripada jawapan yang dalam kurungan tu. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey, jadi jawapan untuk C apabila P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Kalaulah dia tak taruh simbol pelengkap tu,
Maksudnya kamu kena lorekkan kat tengah-tengah ni. Sebab apa? Sebab bila P bersilang dengan Q bersilang dengan A, dia duduk dekat tengah-tengah. Semua kena dalam bulatan tu. Tetapi apabila dia letak simbol pelengkap, kamu kena lorekkan selain daripada itu. Selain daripada yang jawapan yang dalam kurungan. Kalau jawapan dalam kurungan, ni jawapan dia. Ini adalah jawapan dalam kurungan. Yang cikgu gariskan ni adalah jawapan dalam kurungan. Yang cikgu lorekkan tu adalah jawapan apabila dia tambah simbol pelengkap. Macam mana? Jelas ke? Jelas. Okey, ada yang confused lagi? Apa? Jelas. Okey, yang perempuan macam mana? Yang perempuan-perempuan semua? Jelas. Jelas. Tu lelaki. Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cuba buat soalan dekat depan. Tetapi cikgu akan tunjukkanlah contoh. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 4. Kita tengok kepada soalan nombor 4. Cikgu nak masing-masing semua tengok kat sini. Semua tengok kat sini. Okey, sekarang cikgu nak selesaikan soalan A. Cikgu nak selesaikan soalan A. Cikgu akan buat soalan A, kamu buat soalan B dan C. Okey, kita buat soalan A. A, jawapan dia adalah apabila M bersilang dengan L, dia dekat sini. Ini bulatan M. Ini bulatan M. Ini bulatan L. Jadi apabila M bersilang dengan L, jawapan dia dekat sini. Ini jawapan dalam kurungan. Tetapi dia kata selain daripada itu. Maksudnya cikgu kena lorekkan yang belah luar. Cikgu kena lorekkan yang belah luar. Jadi bila dia kata unsur, cikgu kena buat macam ni. Unsur yang dah dilorekkan adalah A, B, C. Tulis A, B, C. D, G, F. D, G, F. Itulah jawapan dekat A. Menggunakan contoh yang cikgu buat dekat A, cikgu nak masing-masing cuba buat dekat B dan C. Okey, send jawapan dekat cikgu dalam bentuk penulisan sahaja. Maksudnya nyatakan dia punya unsur sahaja. Send jawapan dekat cikgu. N dan L. D, G, M dan N. A, B, D, F, C. Tak perlu lukis ke cikgu? Kalau nak lukis pun boleh je, cuma lambatlah sikit. Tapi boleh je kalau nak lukis. Kalau rajin lukis, lukis sekali. Selalunya bila kamu dah nyata kat unsur, cikgu boleh nampaklah kamu lorek yang mana.
Cikgu, Ya. saya tak faham. Siapa tak faham? Saya. Bazil Bazli. Okey, Bazil. tak apa. Dengan Yang- B dengan C je kan. Itu B dengan C je. Sorry menyampuk. Itu kenapa? Tak apa, okey je. Itu kenapa dia keluar dia tak ada F? Yang A tu tak ada F. Ni ada Tak F. ada E, tak ada E. Tak ada E, tak Ada ada E. Sebab kalau cikgu cakap ada E, jawapan untuk ada E adalah apabila M bersilang dengan L je. Jawapan yang dalam kurungan E je. Tapi bila cikgu cakap, cikgu mention tentang selain daripada itu, cikgu kena ambil selain daripada E. Tu maksud dia. Dia minta selain daripada E ya cikgu? Ya, bila dia mention tentang simbol pelengkap macam ni kan, M bersilang dengan L, ada simbol ni. Maksudnya selain daripada E, apa jawapan dia? Cikgu kena tulislah selain daripada E, semua jawapan dia. Tu maksud dia. Yang Okey. C tu cikgu? Yang C. Okey, tak apa. Cuba buat dulu. B. Cikgu bagi masa. Masing-masing cuba buat dulu. Okey. Okey. Okey, cikgu tengok. Okey, cuba buat Cikgu bagi lagi 1 minit. Lepas tu cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan tunjukkan jawapan dekat depan. Kalau siapa-siapa yang rasa dia tak dapat, sila tengok macam mana cikgu tunjukkan jawapan di hadapan. Okey, yang pertama dekat sini cikgu akan selesaikan soalan B. Mula-mula buat dulu yang dalam kurungan. N bersilang dengan L. Selesaikan dulu yang dalam kurungan. N bersilang dengan L. Okey, ini bulatan L tau. Ini bulatan N. Jadi apabila N bersilang dengan L, dia kena lorek kat sini. Bila N bersilang dengan L, jawapan dia tu E dengan F tu. E, F. Tapi apabila soalan dia mention tentang N bersilang dengan L, selain daripada itu, kamu kena ambil jawapan di luar. Jangan ambil di dalam. Jadi A, B, C, D, G, C, D, G. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Kita jangan ambil di dalam. Kalau kita ambil di dalam, ini jawapan dia. Tapi bila kita ambil di luar, ini jawapan dia. Inilah jawapan yang betul dia. Macam mana Bazli? Okey. Okey cikgu, rupanya dia ada bulatan ketiga L. Ya, dia ada bulatan ketiga L tu. Ramai yang tak nampak. Okey. Sekarang ni cikgu buat pula untuk C. Cikgu padamlah. Cikgu buat yang dekat atas lah. Tak apa, cikgu buat sekejap. Tak apalah. Sebelum cikgu terus kepada C, ada soalan tak nak tanya?
Cepat. Ada siapa-siapa nak tanya ke untuk soalan C? Macam mana? Ada soalan nak tanya? Ada. Tak ada cikgu. Okey, cikgu akan buat soalan C. Okey, masing-masing boleh tengok soalan C. Step pertama, kamu buat dulu M bersilang dengan N. Kita selesaikan duluan dalam kurungan. M bila bersilang dengan N, belah dalam kita dapat C dengan E. Tapi sekarang dia nak M bersilang dengan N selain daripada itu. Bila selain daripada itu, kita kena ambil A, B, D, G, F. A, B, D, G, F. Inilah jawapan dia. Okey. Macam mana soalan C? Jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara. Boleh faham ke? Faham, cikgu. Okey, yang lain macam mana? Cikgu nak dengar sikit. Faham. Faham. Okey, yang perempuan Clarina faham Clarina? Faham. Okey, kalau tak faham bagi tahu cikgu, biar cikgu terangkan balik. Ini jawapan dia. Okey. Cikgu cari sekarang. Kesatuan set. Next kelas cikgu pergi kepada kesatuan set. Okey. Last contoh yang cikgu akan tunjukkan dekat depan. Last contoh yang cikgu akan tunjukkan dekat depan untuk penulisan satu, untuk gambar rajah satu. Masing-masing boleh tengok. Ini adalah last contoh. Last contoh. Sebab apa? Kita jumpa sekali je seminggu. Bila cikgu jumpa sekali je kamu dengan sekali je seminggu, cikgu nak kamu betul-betul faham yang cikgu ajar ni. Cikgu akan buat dulu soalan A. Ini adalah contoh untuk penulisan. Okey. Soalan kita sekarang adalah kita nak cari P bersilang dengan Q selain daripada itu. Mula-mula cikgu buat apa? Cikgu cari dulu P ni apa unsur dia. 3, 5, 7, 9. Lepas tu cikgu cek pula Q apa unsur dia. 2, 3, 5, 7. Untuk penulisan. Untuk penulisan. Cikgu ajar kamu kalau dia ada gambar rajah set. Gambar rajah set. Okey. Sekarang ni kamu kena cari apakah persilangan dia. Apakah persilangan dia. Ini untuk penulisan kalau dia concludekan sekali gambar rajah set. Tengok kat sini. 3 ada. P bersilang dengan Q. 3 ada. 5 ada. 7 ada. Lepas tu 7 ada. Ini jawapan apabila P bersilang dengan Q. Tetapi jawapan P bersilang dengan Q. Selain daripada itu, kamu kena ambil dekat gambar rajah. Gambar rajah ataupun dia tak ada gambar rajah tau sekarang ni. Kamu kena compare dengan set semesta. Okey, ni 3. Kamu pangkah 3. Ni 5. Kamu pangkah 5. Ni 7. Kamu pangkah 7. Jadi jawapan P bersilang dengan Q. Selain daripada itu, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ini cara menyelesaikan tanpa perlu kita melukis gambar rajah tu. Kamu boleh tengok betul-betul. Okey, jadi masa kita dah habis. Cikgu nak minta izin sebab cikgu mula lewat tadi. Cikgu nak minta izin untuk terang kat kamu kalau gambar rajah macam mana. Okey, kalau gambar rajah, okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak selesaikan nombor 2. Tapi cikgu ambil A je lah. Okey, tengok dekat sini. Cikgu nak selesaikan apabila A.
G bersilang dengan H. Kamu buat dulu ni yang dalam kurungan. Okey, G bersilang dengan H yang ni. Sebab apa cikgu bulatkan ni? Sebab H ni ada di dalam G. Jadi jawapan apabila G bersilang dengan H. Selain daripada itu, kamu kena lorekkan di luar bulatan tu. Kamu kena lorekkan di luar bulatan tu. Macam tadi yang cikgu tunjuk. 6 benda kita belajar hari ni. Okey, jelas ke? Boleh faham ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Faham cikgu. Okey, yang perempuan macam mana? Okey. Jadi habislah kelas kita. Cikgu akan bagi homework. Tapi buat homework ni, kalau kamu rasa kamu lemah, buat homework ni. Lepas tu bagi tahu, saya lemah dekat mana? Lemah kat mana? Biar cikgu bagi extra homework kat mana kamu lemah tu. Cikgu akan bagi homework dekat dalam grup. Kamu buat. Lepas tu cikgu akan check. Cikgu akan check. Lepas tu kalau kamu rasa kamu ada lemah betul dekat mana, kamu bagi tahu cikgu. Yang kita belajar malam ni. Untuk kelas ni, malam ni, rekod. Semua ni direkod. Kalau kamu rasa kamu lemah, first kamu boleh tengok balik recording kelas. Kat minit berapa cikgu bagi tahu pasal ni. Kat minit berapa. Okey. Jadinya sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk malam ni. Cikgu minta maaf salah